KB Channel. Imam Mahdi bila dia buat orang tak salah tuan-tuan, tak salah kan, tapi jangan orang buat kat anak-anak dia atau buat kat dia, itu salah dari segi undang-undang. Inilah manusia bernama Mahdi tuan-tuan. Bila dia buat tak salah, bila orang buat pada dia salah. Sebelum dia nak kata orang melakukan pendakwaan terpilih, anak saya diugut akan dihukum penjara 5 tahun. Kalau dah anak engkau merompak ataupun salah guna kuasa atau buat kerja-kerja yang bersabit dengan kesalahan jenayah, maka hadaplah. Di bawah pemerintahan Datuk Seri Anwar ni, dia pakai sikit je kan, yang nampak macam iras-iras Tuan Dr. Mahdi. Tapi kalau nak ikutkan, Datuk Seri Anwar ni terlalu lenient, terlalu berlembut dengan manusia-manusia durjana ni. Zaman dia buat sesuka hati negara ni. Tapi bila zaman orang, dia nakkan keadilan, dia nakkan itu, dia nakkan ini, dan semua orang tak betul, dia je yang betul. Kalau betul lah seperti mana yang Mahdi kata bahawa dia tidak ada bantu anak dia, maka suruhlah anak dia jawab dari mana kekayaan luar biasa anak-anak dia ni, dari mana dapat harta-harta ni. Dan yang champion buat kerja menggunakan Akta AMLA, Anti Money Laundering Act. Saya kena bagi tahu kawan-kawan ni supaya dia orang faham apa beza di antara undang-undang jenayah contohnya, kanun acara jenayah ke, ataupun undang-undang penal code yang lain berbanding dengan AMLA, Anti Money Laundering Act. Kalau misalnya anda didakwa kerana mencuri di bawah penal code, di bawah kanun kesisaan contohnya, anda beban untuk membuktikan bahawa anda itu seorang pencuri terletak di bahu manusia yang bernama peguam negara. Kalau dia hantar wakil dia DPP, maka DPP Deputy Public Prosecutor, ataupun timbalan pendahulu raya, dia kena buktikan bahawa anda telah mencuri. Jadi bila AMLA ni digunakan, contohnya AMLA digunakan ke atas Datuk Seri Najib, AMLA digunakan ke atas Datuk Seri Zahid, siapa yang buat? Siapa yang gunakan benda ni? Kita pun tahu lagi benda ni semua berlaku zaman Mahdi, zaman Mahdi bila dia buat orang tak salah tuan-tuan, tak salah kan, tapi jangan orang buat kat anak-anak dia atau buat kat dia, itu salah dari segi undang-undang. Inilah manusia bernama Mahdi tuan-tuan. Bila dia buat tak salah, bila orang buat pada dia salah. Jadi saya nak beritahu dengan saudara, di Datuk Seri Najib, kes 1MDB ni umpamanya, di Amerika mereka juga menggunakan sama macam AMLA, tapi dipanggil apa dipanggil? Bukan kripto. Apa yang dia orang selalu panggil ni? Cryptocurrency Act. Cryptocurrency Act, ataupun sebuah undang-undang di mana bila duit seseorang, aset seseorang dirampas, dibeku, disita, maka beban untuk buktikan di mahkamah bahawa duit itu datang daripada sumber yang halal, bukan datang daripada sumber yang haram, ianya terletak di tangan orang yang duitnya dirampas, disita ataupun dibekukan. Itu yang dipanggil Cryptocurrency Act. Dia sama macam AMLA. AMLA ni bila duit kita banyak, luar biasa banyak. Dari mana datang duit yang luar biasa? Sebab Daim pernah menjadi Menteri Kewangan. Maka boleh digunakan AMLA ni untuk minta penjelasan dari mana datang kekayaan luar biasa. Ataupun anak Mahdi, bapak dia, ada yang kata jual cendol, ada yang kata bapak Mahdi ni cikgu. Kita ambil yang baik, katalah bapak Mahdi ni cikgu. Dari mana bapak Mahdi boleh jadikan cucu-cucu dia semua bilioner? Itu pun ada orang tak boleh berfikir, masih percaya saya tak ada duit. Jadi maka SPRM menggunakan AMLA ni tuan-tuan untuk minta penjelasan daripada Mirzan Mahdi dari mana datang kekayaan dia yang luar biasa. Kalau dia meniaga secara halal tuan-tuan, tak ada masalah. Tunjukkan modal dia sekian banyak, dia meniaga berapa tahun, dia dapat sekian banyak. Itu sebab dia mampu untuk beli Petron punya saham, dia mampu untuk beli San Miguel Kilang Arak punya saham, dia mampu untuk ada syarikat perkapalan
dia mampu. Satu pun bukan kerana dia dibantu oleh Tun Dr. Mahathir selaku Perdana Menteri daripada tahun 1981 hingga 2003 ataupun daripada tahun 2018 Mei sehinggalah dia jatuh pada bulan Februari 2020. Yang itu pun tak payah cerita banyak lah tuan-tuan kan. Bagaimana Petron tiba-tiba mendapat projek untuk membekalkan petrol dan diesel kepada kenderaan-kenderaan kerajaan 3 bulan tuan-tuan selepas Mahathir menjadi Perdana Menteri. Kita pun tahu Mirzan Mahathir ada saham di dalam Petron, di mother company dia di Manila sana. Jadi benda-benda macam ni saudara, saya nak beritahu dengan Tun Dr. Mahathir sebelum dia cakap tentang orang lain, dia tengoklah diri dia sendiri sebelum dia nak kata orang melakukan pendakwaan terpilih, anak saya diugut, akan dihukum penjara 5 tahun. Kalau dah anak engkau perompak ataupun salah guna kuasa atau buat kerja-kerja yang bersabit dengan kesalahan jenayah, maka hadaplah. Kalau misalnya Datuk Seri Najib walaupun kroni Mahathir ni dapat 715 juta ringgit, suami Zeti dan juga anak dia dapat kerana membantu Jolo dapat 715 juta ringgit. Sampai sekarang pun Mahathir tak pernah dakwa ketika zaman dia menjadi Perdana Menteri ke atas Zeti, tapi Datuk Seri Najib yang jadi mangsa bekas menteri dia. Begitu juga dengan Nur Muhammad Yaakob yang telah diarahkan oleh Datuk Seri Najib untuk sediakan kabinet paper untuk beri nasihat pada kabinet sama ada wajar ataupun tidak untuk duit kuap diberikan pinjaman kepada SRC International. Macam mana dia nak buat satu penilaian cadangan yang adil sedangkan dia menerima 85 juta ringgit tuan-tuan daripada Jolo. Bukan kecil anak tuan-tuan, 85 juta ringgit. Belum lagi cerita Nick Faisal, belum lagi cerita yang lain-lain saudara. Jadi saya nak beritahu dengan Tun Dr. Mahathir lah sebelum dia cakap banyak cuba dia cermin diri dia sendiri. Memanglah kalau dulu dia suka tengok cermin, sekarang dia tengok muka dia macam tu pun dia pun mungkin tak berapa nak lalu untuk tengok cermin tu sendiri. Tetapi bila dia duk berkata benda ni semua dia kena cermin balik what I have done, apa yang dia dah buat, dan salah tak orang lain ikut jejak langkah dia. Setidak-tidaknya di bawah pemerintahan Datuk Seri Anwar ni dia pakai sikit je yang nampak macam iras-iras Tun Dr. Mahathir. Tapi kalau nak ikutkan, Datuk Seri Anwar ni terlalu lenient, terlalu berlembut dengan manusia-manusia durjana ni. Dia ada juga mencabar di mana dia mencabar Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan PRU jika beliau betul-betul berani. Kalau berani kena adakan PRU. PRU baru habis lah Tun. Dan PRU yang lepas, kalau Tun dah terlupa, saya nak beritahu bahawa parti Tun satu kursi pun tak menang tu. Macam mana kita nak buat tu? Semua deposit pilihan raya hilang tu. Semua deposit pilihan raya hilang. Tak dapat satu kursi pun. Jadi macam mana kita nak buat? Okey? So Tun bertenanglah Tun. Itu dia. Jangan kelang kabut sangat. Nak pilihan raya cepat. Tidak ada sebarang jaminan kalau diadakan pilihan raya semula maka Tun punya parti akan menang. Tak ada jaminan. Keduanya saya nak beritahu dengan Tun, orang bodoh je yang baru je setahun dapat kuasa, dia nak buat pilihan raya supaya ada peluang untuk musuh dia kerjakan dia. Ini brainless human being je yang buat. Kalau macam Tun ni ada sikit sebab apa ni, kategori brainless ni ada, tak banyak, ada sikit brainless. Because why? Because dia pernah letak jawatan, baru berkuasa 22 bulan dia letak jawatan. Maknanya ciri-ciri nilai-nilai manusia yang tak berakal ada pada Tun. Sebab masa tu Tun masa jadi Perdana Menteri diangkat oleh Pakatan Harapan. Sekat jalan Tun suruh orang-orang Tun bekerjasama dengan PAS, bekerjasama dengan UMNO. So Tun letak jawatan supaya geng UMNO dan geng PAS akan mengangkat Tun menjadi Perdana Menteri. Sampai di Istana Negara, dia orang baru dapat tahu dia orang kena kencing dengan Tun. Itu yang dia orang tak jadi untuk buat kerjasama dengan Tun sebab
Tun kata nak buat kerajaan Bumi Putera, last kali Tun buat unity government. Masa tu UMNO dan PAS tarik sokongan, tak jadi untuk menyokong Tun jadi Perdana Menteri. Maka tidak ada seorang pun yang layak untuk diangkat menjadi Perdana Menteri yang ada simple majority. Itu cerita dia Tun. Kalau Tun lupa lah kan. Tun kan Melayu, walaupun orang kata Tun daripada Kerala, tapi saya rasa penyakit Melayu mudah lupa yang Tun cakap tu ada pada diri Tun. Beliau mendakwa yang nak siasat Tun ni lebih mudah. Ini dia membalas kenyataan Anwar Ibrahim sebelum ni. Manakala nak siasat Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri ni yang lebih sukar kerana mereka berada di dalam kerajaan. Saya nak tanya zaman Tun Dr. Mahathir kan? Tun Dr. Mahathir ni ada berapa banyak skandal, BMF-nya, skandal Perwajah Steel-nya, skandal Forex-nya, skandal, macam-macam skandal lah kan? Pernah tak disiasat? Sama juga dengan skandal Tun Daim kan? Banyak skandal, pernah tak disiasat? Ada orang mati tu, jangan lupa ada yang mati. Ada pernah siasat? Tak ada. Azmin Ali, terang-terang tu video dia. Ada disiasat tak zaman Tun Mahathir? Tak ada. Ada disiasat zaman Muhyiddin Yassin? Tak ada. Skandal yang melibatkan Muhyiddin Yassin, ada disiasat? Tak ada. Jadi sebelum dia cakap pasal orang lain, dia cermin dulu diri dia. Realiti dia, zaman dia, orang yang pro dia, cukai pun tak bayar. Zaman dia buat sesuka hati negara ni. Tapi bila zaman orang, dia nakkan keadilan, dia nakkan itu, dia nakkan ini. Dan semua orang tak betul, dia je yang betul. Semua orang tak melakukan keadilan, dia seorang je yang melakukan keadilan. Tapi orang-orang yang biasa keluar masuk lokap zaman dia, yang biasa kena anyai oleh dia, yang biasa kena kacau dengan SPRM, kena kacau dengan polis, kena kacau dengan lembaga hasil dalam negeri, semua kenal lah perangai Tun Mahathir. Kuku besi. Kalau tak dalam dunia ni, tak pernah ada orang yang dipanggil Maha Fir'aun dengan Maha Zalim. Fir'aun yang buruk perangai tu pun orang panggil dia Fir'aun je. Orang tak panggil dia Maha Fir'aun. Daripada situ je kau boleh faham betapa mahalnya Mahathir ni. Okey. Okey tak? AB